Baik, insyaAllah malam ni kita nak sambung lagi pengajian kita di pengajian sirah. Kita membacakan tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita masih lagi di Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang mana kita belajar sirah ni bukan sekadar kita nak sonok-sonok dengar cerita, kita nak santai-santai, tapi kita nak ambil faham. Kita nak cuba memahami apa yang Nabi buat pada sahabat-sahabat ni, yang mereka satu ketika dulu manusia yang cukup teruk. Sayyidina Umar satu orang manusia yang sangat ganas. Dalam hidup dia tidak ada peri kemanusiaan. Saya rasa saya dah cerita di masjid ni. Sayyidina Umar, kerja dia sebelum dia masuk Islam, kerja dia pergi rumah Abu Jahal. Abu Jahal seksa hamba dia, dia tumpang seksa sekali. Abu Jahal duk pukul hamba dia yang masuk Islam, pukul. Kemudian Umar mai nak mai bertolong, dia pun rimbuk sekali, dia pun jijak, dia pun tumbuk. Habis puas dah pukul rumah Abu Jahal, dia pergi rumah Umayyah bin Khalaf pula. Hamba dia Bilal bin Rabah. Yang angkat batu letak atas perut Bilal, jemuk Bilal tengah hangat. Umar tumpang sekaki masa dia belum masuk Islam. Sehingga dia kata apa? Bencinya kepada Islam sampai dia kata kalau tidak kerana datangnya malam, nescaya aku akan terus menyiksa budak-budak ni. Hamba-hamba yang masuk Islam. Sabit malam je, kalau tak malam aku sambung lagi siksa budak-budak ni. Itu kerja dia sebelum dia masuk Islam. Benci sungguh kepada Islam, benci sungguh kepada Nabi. Tapi apa yang Nabi SAW dakwahkan kepada mereka, bagaimana agama yang turun daripada langit ini membersihkan Sayyidina Umar yang dulunya perenguih, busuk hati, ganas, sehingga menjadi orang yang diangkat dan menjadi sangat mulia di dalam Islam. Yang mana sampai hari ini Sayyidina Umar dah meninggal sekian lama, tapi hari ini kita membaca kisah-kisah dia. Kita menamakan anak-anak kita dengan nama Umar Al-Faruq. Namanya diingati sepanjang sejarah, disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Apa yang telah Nabi buat pada mereka, yang ni kita nak kaji, kita nak cuba faham. Sayyidina Umar Al-Khattab, seperti yang saya sebutkan tadi, kerja dia duk siksa umat Islam. Dan dia di Mekah masa itu dua orang yang sangat berpengaruh di dalam jahiliah. Maksudnya Sayyidina Umar ni daripada Bani Adi, dia menjadi duta, menjadi orang besar lah kita kata. Jadi orang besar yang mana kalau ada dua kaum yang bergaduh, orang panggil Sayyidina Umar. Dia garang. Poster badan dia besar, tinggi besar. Dan sama juga dengan Abu Jahal. Abu Jahal sama juga, tinggi besar. Bukan besar yang gemuk tu, tak, besar yang sasar tu. Umar pun sama juga, besar dan sasar. Saya pernah cerita juga, sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar kalau pergi berburu di padang pasir, dia berburu seorang-seorang dia aja. Dia tak bawa geng-geng yang lain. Dia pergi seorang dan dia bawa pedang dia saja. Dan buruan dia bukannya biawak padang pasir, biawak dab tu, orang buat minyak dab. Dia ada cara dia nak tangkap dab tu. Dia duduk dalam pasir-pasir tu. Cara nak tangkap dia, kita kena pasti tempat dia duduk tu pitung ayak, jadi dia keluar. Sebab dab ni dia tak boleh kena ayak. Kawan saya, dia masa dia belajar di Madinah tu, ada kawan yang pula dab dalam bilik. Dia bagi makan kacang, tapi mati. Saya tahu apa siapa mati. Dia kata lepas ambil semayang dia pergi renji. Dia pergi renji tu, rupanya tak boleh kena ayak langsung. Kena renji ayak tu pun okey, mati lagu tu. Saya tanya, tu makan tak? Sebab dab boleh makan. Dia kata tak berani nak makan. Dia kata boleh bayang. Nasi satu talah tu terdampak satu dab seekor tengah. Pikap banyak kali juga nak makan tu. Saya pun duk cari juga, tapi tak ada lagi kedai di sana yang jual nasi dab tu. Mungkin tak dijual lah kan. Tapi Arab-Arab padang pasir Badui tu memang dia makan. Memang dia pun cari. Jadi Sayyidina Umar dia tak buru binatang-binatang dab, kambing liak, unta liak, kuda liak di tengah padang pasir ni. Tak. Buruan Sayyidina Umar adalah singa.
Dia pergi seorang-seorang ni di tengah padang pasir, tengok kelompok singa, dia pergi lawan. Ni bukan cerita rekaan Robin Hood ke Hercules macam dalam movie. Ni cerita betul. Lawan dengan singa, menang kat dia, tanggung singa, bawa balik tak tabau dia. Dia sebutkan bila dia masuk pintu gerbang Mekah, pintu Abi Syaibah tu, gerbang Abi Syaibah tu, orang gerun dengan Umar. Sebab satu tangan dia pegang pedang yang penuh darah, satu lagi bawa dia ni singa sekor tu terlentang ke atas. Kekuatan Sayyidina Umar sama kekuatan dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kekuatan dia lebih kepada panah. Sayyidina Hamzah ni pemanah, pandai memanah, sehingga kan semasa Nabi disiksa di depan Kaabah, dibuli di depan Kaabah oleh Abu Jahal, Sayyidina Hamzah lalu di depan Kaabah dan diketuk oleh Abu Jahal dengan dia punya batang anak panah tu. Diketuk oleh Abu Jahal, dia kata, kamu buli anak saudara aku yang mana aku berada di pihak dia. Masa tu dia bagi hint, yang Sayyidina Hamzah bagi hint yang dia masuk Islam. Balik pada cerita Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar manusia yang sangat disegani di Mekah. Kemudian bila saya balik pada kisah kita, setiap hari dia duduk siksa umat Islam, benci kepada umat Islam. Dan Nabi melihat ketika itu sahabat-sahabat yang hamba ni disiksa. Disiksa begitu teruk. Sayyidina Bilal sebagainya. Nabi pergi jumpa dengan Abu Bakar. Bilal disiksa. Saudara seakidah kita disiksa. Nabi sebut macam tu je. Abu Bakar tak cakap banyak. Abu Bakar tak tanya, apa maksud kamu wahai Rasulullah? Abu Bakar tak tanya macam tu. Terus dia bagi tahu dia akan beli Sayyidina, dia akan bebaskan, beli dan bebaskan Sayyidina Bilal. Dan depa ni Ammar bin Yasir, Sumayyah, apa semua ni adalah mangsa buli ataupun mangsa pukul Abu Jahal dan konco-konco dia, termasuklah Sayyidina Umar dibuli. Ammar bin Yasir sampai dibunuh. Kemudian Sumayyah ditusuk, ada yang kata disulak kerana depa ambil azimah, tak mau mengaku tak mau mengaku keluar daripada Islam. Tetapi anak kepada anak kepada Yasir dan juga Sumayyah namanya Ammar. Maaf tadi saya sebut Ammar bin Yasir, ayah dia Yasir. Ammar ni masa ayah dia dipukul, disiksa, mereka ni keluarga hamba. Ammar ni masa tu baru umur 8 tahun, budak baru darjah 2. Abu Jahal buli juga, tabuh dia, siksa dia depan mak ayah dia. Dan mak ayah dia Yasir dan dengan Sumayyah dibunuh di depan mata Ammar. Bayangkan seorang budak darjah 2 pergi ambil pak dia, pergi ambil mak dia, depan-depan budak tu kita bunuh. Macam mana perasaan seorang budak melihat mak ayah dia dibunuh? Merintih dia, takut dia. Kemudian Abu Jahal kata, wahai Ammar, keluar daripada agama Islam. Kalau kamu keluar, kalau kamu tak keluar, nasib kamu sama macam mak ayah kamu. Ammar satu budak yang darjah 2. Terbayangkan bagaimana budak yang begitu hebat kalau nak bandingkan dengan zaman kita kan. Kemudian Ammar takut. Dia kata memang dia takut masa tu. Kemudian dia pun ikut je apa yang Abu Jahal. So Abu Jahal kata, kamu keluar daripada agama Islam. Dia kata, aku keluar. Kemudian Abu Jahal tak puas hati lagi. Dia kata apa? Dia kata di masa tu ada orang tengah lalu tarik unta. Mereka kata, Ammar, unta tu lalu, sebut unta tu Tuhan kamu. Ammar pun kerana ketakutan dia pun sebut unta tu Tuhan. Abu Jahal puas, dia pun lepas. Dan Ammar pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, dalam keadaan menangis. Budak darjah 2 menangis. Habilah ya Rasulullah, habilah aku dah keluar dari Islam. Kemudian Nabi kata, wahai Ammar, esok kalau kena lagi macam tu, sebutlah lagi macam tu, tak apa. Yang penting hati kamu tetap pada Islam. Nabi kesian tengok orang Islam disiksa, sehinggalah Nabi doa. Nabi doa, yang mana doa ini kembali kepada bab kita, bagaimana masuknya Islam Sayyidina Umar. Jadi ada beberapa pendapat yang sebut bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam, dan pendapat yang paling masyhur
Dan paling tepat adalah kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi terhadap Umar sehingga Allah Taala bagi hidayah kepada Sayyidina Umar. Lepas melihat keadaan orang yang orang Islam yang tersiksa, dan Nabi sendiri sedia maklum di Mekah kekuatan yang besar pada orang kafir adalah pada Abu Jahal. Ini kepala kafir ni, dan juga kawannya Sayyidina Umar. Dan dua-dua ni nama dekat. Kalau Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Kalau Abu Jahal Amru bin Hisham. Kalau kita eja dalam bahasa Arab, Ain Mim Ra. Ain Mim Ra, dua-dua sama. Sebut je boleh, satu Umar, satu Amru. Eja dia sama. Dalam bahasa Arab eja dia sama. Sehinggalah Nabi sebut dalam doa Nabi angkat tangan. Nabi sebut apa? Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam ni. Bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam yang sekarang ni disiksa, dibuli ni dengan sama ada, ya Allah, pilih dia di antara dua orang ni. Bi Abi Jahl bin Hisham ataupun bin Amr ibn Hisham atau bi Umar bin Khattab. Nabi sebut tu dua nama ni. Ya Allah, pilihlah salah seorang, Abu Jahal bin Hisham ni ataupun Umar al-Khattab. Dalam riwayat yang lain, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi al-Umarain, di antara dua Umar. Maka Allah Ta'ala menjawab doa Nabi dengan memilih Sayyidina Umar al-Khattab, dengan dia diberi hidayah untuk masuk Islam. Pendapat yang kedua, dia terus masuk kepada pendapat yang kedua, menunjukkan tentang asbab ataupun sebab kenapa kisah masuknya Islam Umar. Dikisahkan ketika di Mekah masa itu, kerana bencinya Abu Jahal kepada Nabi, kerana dakwah Nabi mula berkembang, sehingga Abu Jahal sebut apa? Diiklankan, siapa yang membunuh Muhammad, siapa yang membunuh Muhammad akan aku hadiahkan 100 ekor unta. Seperti yang kita pernah kira di masjid ni dulu, seekor unta kalau kita kata harga hari ini yang paling murah boleh dapat 3,000, katalah 3,000 ringgit. Kalau 1,000, kalau 3,000 darat 10 berapa? 3,000 darat 10 30,000 kan? Kalau darat 100 300,000. 300,000. Jadi ganjaran yang di-offer oleh Raja Mekah Abu Jahal masa tu, siapa yang bunuh Muhammad, 300,000 cash. Umpamanya macam itulah. Maka orang pun berminat dengan tawaran itu, tapi tak semua berani. Sebab apa? Sebab Nabi SAW memanglah dia Nabi, dan Nabi juga ada keturunan dia ada kaum dia, suku dia yang backup dia kalau apa-apa jadi. Walaupun Nabi masuk Islam, suku dia belum semua masuk Islam, ramai yang belum Islam, tapi semangat kesukuan Arab ni dijaga suku dia. Apa jadi dekat suku dia akan tuntut bela. Seperti mana apa yang berlaku dekat Madinah, suku Aus dan Khazraj yang berperang 100 tahun kerana seekor unta sahaja. Semangat kesukuan Arab yang sangat tinggi. Jadi mereka tak berani, sebab kalau bunuh Rasulullah, suku Hashim, Bani Hashim, suku Bani Manaf takkan biar, takkan duduk saja. Mereka ni akan bawa tentera-tentera mereka, geng-geng mereka untuk lawan balik. Akan cari siapa yang bunuh. Termasuk masa tu Sayyidina Umar mendengar tawaran ni. Dia mendengar tawaran ni. Dalam masa yang sama dia dah sampai satu tahap dia rimah dengan berita yang ada di Mekah. Maksudnya berita di Mekah ni sikit-sikit pasal Muhammad, sikit-sikit Muhammad. Saat-saat orang ni cerita keluarga ni berpisah kerana suami masuk Islam, keluarga ni berpisah, isteri masuk Islam, hamba ni kena siksa kerana ikut agama Muhammad, sikit-sikit Muhammad. Sampai dia jadi, apa benda ni? Muhammad. Dia jadi rimah. Kemudian dia dengar pula tawaran daripada Abu Jahal. Dia pergi jumpa Abu Jahal. Weh Abu Jahal, betul ke hang nak bagi 100 ekor unta kalau ada orang bunuh Muhammad?
Betul. Abu Jahal kata memang harta dia banyak. Aku nak bagi. Aku pun rimah juga ni dengan Muhammad ni. Kemudian Umar kata baik, tak apa. Kemudian dia pun masa itu balik rumah dia dan dia buat preparation, bawa pedang dan sebagainya. Memang Umar ni kalau dia berazam atas sesuatu, dia tak akan patah balik. Dia keluar Umar dalam keadaan memang semangat nak membunuh, nak pergi cari Nabi. Jalan. Lepas tu orang pun risau. Woi, Umar nak pergi mana bawa pedang tu? Jalan laju apa semua, sehingga sahabat-sahabat ni dah mula risau. Ada masa tu seorang sahabat nama Nuaim bin Abdullah. Nuaim ni dia jalan dia tengok, Umar nak pergi mana tu? Sudah. Dia tahu tak Umar ni dia kalau dia nak buat sesuatu dia takkan gitu-gitu, dia akan buat sungguh. Kemudian dia pun ikut dia tengok, Umar nak pergi mana tu? Kemudian Umar kata, aku nak cari Muhammad, hari ni aku akan pancung kepala dia. Umar kata macam tu. Nuaim dalam dengar macam tu, Nuaim ni dia masuk Islam lah. Dia kata masa itu dia rasa sangat takut kerana dia tahu apa jadi pun Umar akan buat juga. Maksudnya dia akan tetap akan bunuh lagi apa jadi pun. Kemudian Nuaim kata apa? Umar, kamu tak takut ke kalau kamu bunuh Nabi Muhammad? Kalau kamu bunuh Muhammad, suku dia akan bangkit melawan kamu. Suku Bani Manaf, suku Bani Hashim akan lawan balik. Apa kata Umar? Umar kata, apa akan jadi pun aku akan bunuh Muhammad, dan kalau suku dia semua sekali bergabung untuk lawan dengan aku seorang aku akan lawan. Umar beraninya sampai macam tu sekali nak bunuh Muhammad. Jadi Nuaim duk fikir, tak makan ni, tak jalan ni, macam mana nak buat supaya boleh ubah niat Sayyidina Umar yang tengah panas tu. Sehingga tiba-tiba dia terlintas, Nuaim teringat. Kemudian dia sebut, wahai Umar, apa yang kamu sibuk sangat dengan Muhammad, sedangkan kamu tak tahu ke ada berita ni? Apa benda pula? Umar tanya. Adik kamu Fatimah binti Khattab dah masuk Islam, kamu tak tahu? Fatimah? Dia tanya macam tu. Fatimah masuk Islam? Dia kata, kamu duk sibuk nak pergi cari Muhammad, settle keluarga sendiri dululah. Muhammad kata macam tu. Dia pun dengar macam tu. Dia daripada tadi ni nak pergi ke rumah Rasulullah, dia rasa pedih dengan ayat Muhammad tadi. Umar pun terus, sebab dia pun tak tahu masa tu Nabi duduk di mana. Nak pergi cari tak tahu tak mana. Yang penting memang nak bunuh Nabi. Nabi kat mana tak tahu. Tapi bila sebut pasal adik dia tahu rumah dia tahu mana. Dia kata tak boleh jadi. Talau rumah adik dia dulu, jalan tuntang. Pergi ke rumah Fatimah. Kerana besarnya Umar, sasanya dan tubuh badan dia punya jalan itu, tapak dia bunyi tungtak jalan. Sehingga bila dia sampai dekat dengan rumah Fatimah, masa itu Fatimah dan juga suami dia Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid adalah salah seorang yang dijamin syurga, termasuk dalam 10 yang dijamin syurga. Suami kepada adik Sayyidina Umar, Fatimah. Mereka dua ni tengah belajar Al-Quran daripada seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Arab. Ka'ab bin Arab ni nanti insya-Allah akan sampai kisah dia, bagaimana Ka'ab bin Arab ni disiksa, dipotong hidung dia, dipotong telinga dia untuk keluar daripada Islam. Akan sampai tajuk Ka'ab bin Arab, akan sampai tajuk Sa'id ibn Zaid. Kita akan lalu semua insya-Allah kalau Allah panjangkan umur. Tengah mengaji Quran, bila Umar sampai dengar ada bunyi tapak kaki orang sampai, depa cepat-cepat sembunyikan Ka'ab di tak silap saya masa tu di dalam bilik lah. Maksudnya dalam bilik, tak tahulah sembunyi bawah katil ke belakang mari ke, tapi sembunyi, tak mau bagi nampak. Kuatnya Umar, dia sampai-sampai dia tak ada ketuk dah, dia tekan terus pintu, ketang, terbalik terus pintu. Dia diceritakan dalam riwayat macam tu lah. Bukan saya bubur cucuk tambah nak bagi sedap lagi, tak. Diceritakan macam tu. Tolak terus pintu, keban pintu, terus masuk. Masuk Fatimah panggil terus. Masa tu dalam keadaan Fatimah tengah pegang satu macam kertas, satu lembaran kulit binatang, masa tu digulung. Sahabat-sahabat tulis Quran pada lembaran kulit-kulit binatang. Ada dalam tangan Fatimah, tapi sembunyi di belakang. Tak bagi, Fatimah tak bagi. Umar kata bagi.
bawa main sini. Fatimah tak bagi. Kemudian masa tu darah tengah naik lagi Umar, dia tak cakap banyak, dia lempang dia tampak sekali Fatimah, jatuh sampai berdarah, keluar darah mulut. Umar satu orang abang kan, sifat manusiawi sebagai seorang abang, bila dia tampak tu, dia tengok adik dia jatuh tersepuk dan keluar pula darah kan, dia daripada tengah-tengah marah tu terus jadi kesian. Masa tu Sa'id pun nak cuba halang Umar, tapi dia pun tahu Umar lagu mana, kot dia pun kena juga. Kemudian dia daripada marah tadi terentak macam kita lah, marah isteri, ada kan kisah kan, tampak jatuh, terus kesian. Marah anak, tiba-tiba anak kita pun jadi tak jadi marah, macam itulah umpamanya tu. Umar tak jadi marah. Kemudian Umar kata, bagilah, bukan susah pun nak minta, bagi apa yang lembaran tu. Fatimah kata tak boleh, dia belum masuk Islam, dia tak suci, dia belum bersih untuk pegang lembaran sahifah kitab suci Allah Ta'ala ni, lembaran ayat suci daripada Al-Quran ni, tak boleh. Umar bersihkan diri dulu, dia mandi, kemudian dia baca ayat yang tertulis pada ketika itu adalah surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Cerita dia, Umar bersihkan diri dulu, kemudian Umar keluar, Umar nak baca juga. Bila Sayyidina Umar baca, dia orang Arab dan Al-Quran tu dalam bahasa Arab, dia boleh faham. Dan masa itu Ka'ab bin Arad dua ada dalam bilik tu, dia dengar Umar baca betul, Umar baca elok. Dan masa tu dia rasa macam Umar dah mula melunak ataupun dah mula lembut dengan Islam. Ketika itu, kalau tadi soalan Sayyidina Umar, mana Muhammad? Mana Muhammad? Maksudnya nak pergi bunuh Nabi Muhammad. Tapi selepas dia baca surah Taha ni, soal nada dia tanya sama juga, mana Muhammad, tapi nada yang lain. Mana dia Muhammad? Macam tu. Mana dia Muhammad? Masa itulah Ka'ab terpakar keluar daripada bilik. Tiba-tiba Ka'ab keluar daripada bilik. Aku tahu kat mana Muhammad. Macam tu. Dia terus cekau tangan Umar ni, bawa tarik Umar ni keluar daripada rumah Fatimah ni, berjalan menuju ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Tempat di mana sahabat-sahabat Nabi berhalaqah, berusrah, mengaji secara rahsia. Dia tarik tangan Umar, cepat jalan laju. Sebab apa? Ni orang kata apa, kuasa besar ni. Orang kata apa, kalau dapat Umar ni masuk Islam ni, Allahu Akbar, pahala ni, pahala yang sangat hebat ni. Dia tarik jalan laju, pergi dekat nak bawa jumpa dengan Rasulullah. Sebab dia tahu masa tu Umar tengah lembut hati dia. Masa tu orang-orang yang masa tu sahabat Nabi duk jenguk daripada tingkap. Sebab dia tahu Umar ni tengah duk cari Nabi. Tengok daripada jauh masa tu. Umar berjalan dengan Ka'ab. Dia tahu lah Ka'ab masih Ka'ab sahabat depa. Ka'ab bin Arad ni jalan dengan Umar, tapi daripada jauh nampak macam Umar yang bawa Ka'ab. Sebab Ka'ab kecil, Umar besar. Nampak macam Umar yang tarik tangan Ka'ab. Sahabat-sahabat ni kata, "Pi dah kita. Umar mai sini." Habislah Ka'ab jadi tebusan lah. Nampak macam tu. Jalan laju sampailah depan rumah. Sahabat-sahabat dalam rumah dah kelang kabut dah. Apa nak jadi-jadian ni? Masa tu Hamzah ada. Lega. Sayyidina Hamzah ada. Sayyidina Hamzah kata, "Jangan risau, aku ada kat sini." Sebab sama fight lah buku dengan ruah ni. Apa jadi backup dia. Tapi Nabi kata, "Hamzah, masuk dalam." Hamzah sembunyi dulu belah dalam. Biar Nabi sendiri yang hadap. Nabi pun dah tahu yang Umar akan masuk Islam. Nabi doa. Dan bila sampai masuk, tak dan apa, buka pintu je, Umar tak ada masalah. Nabi terus Nabi pegang dia punya ni, baju ni, Nabi rentak. Ataupun riwayat lain sebut, Nabi letak kain kat atas leher dia ni, Nabi cekau macam tu, Nabi rentak dia. Nabi buat dulu. Nabi buat kain macam tu, Nabi rentak. Ada yang kata Nabi terus tarik macam tu. Kemudian Nabi tanya dengan suara yang keras, "Wahai Umar, takkan kamu nak tunggu azab Allah turun baru kamu nak beriman?" Macam inilah gertak Umar. Macam tu.
Dia tu tengah dah masuk Islam dah, tengah dah lembut dah hati. Nabi hentak macam tu, hati dia macam kena tumbuk. Tanya lagi Nabi ulang, wahai Umar, takkan kamu nak tunggu azab Allah baru kamu nak masuk Islam? Masa itulah Umar terduduk dan melutut depan Nabi dan dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa tu bila mengucapnya Umar dan dalam keadaan melutut di depan Nabi tu, sahabat-sahabat yang ada dalam rumah tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir. Semua seronok tak sangka. Sehingga kan masa tu Dar Arqam bin Abi Arqam ni bergema dengan takbir sampai suara rumah takbir itu sampai orang yang berada dekat Kaabah pun boleh dengar. Ke Abu Jahal dengan geng-geng dia pun duduk lepak depan Kaabah tu pun, suara apa tu? Siapa tu orang Islam tu? Mereka tak tahu sebenarnya sahabat baik mereka Sayyidina Umar Al-Khattab telah mengucap dua kalimah syahadah. Satu kerakyatan, satu kepuasan, satu kenikmatan, satu orang kata apa, keseronokan yang tak terhingga kepada orang Islam. Dulu mereka dah dapat Sayyidina Hamzah dan kemudian mereka dapat lagi seorang. Dua kuasa besar di Mekah ni, maksudnya Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar ni, dua-dua telah pun masuk Islam. Pening kepala golongan kafir ni habis. Umar pun dah masuk Islam. Masa itu kekuatan baru, satu kekuatan baru yang datang kepada kelompok-kelompok Islam. Umar dia masuk Islam, dia kata apa? Muhammad, kita berada di kebenaran, nak takut apa? Jom keluar dakwah terang-terangan tu ya. Umar stay dia macam tu. Tapi sabar Umar, pelan-pelan. Sebab masa tu Islam belum betul-betul kuat. Kalau Umar dia kira nak dia keluar aja, dia kira nak ni je, sehingga dia kita akan telusuri banyak lagi kisah-kisah Umar ni, macam mana dia peristiwa hijrah dia, dan sebenarnya ada lagi riwayat lain yang menyebut tentang bagaimana masuk Islamnya Umar. Ada lagi dua riwayat, tapi insya-Allah kalau minggu depan dah kita ambil, masa pun dah tak ada. Satu lagi macam mana kisah dia dengan seorang sahabiah Nabi, yang mana satu ayat yang dikeluarkan oleh suami kepada sahabiah ni, dia kata apa? Umar takkan masuk Islam melainkan keldai dia masuk Islam. Maksudnya apa? Umar ni kerana sedia maklum bencinya kepada Islam, sehingga orang pun kata Umar ni takkan masuk Islam. Tapi dia telah mengucap dua kalimah syahadah. Dan satu sisi yang baru Allah Ta'ala nak ajar kita. Kita dah ambil kisah Abu Bakar, orang yang memang selama hidup dia ni baik saja, dan dia juga bila masuk Islam menjadi orang yang luar biasa baik. Dan Umar juga orang yang dulunya hidupnya ni benci pada Islam, lawan Islam, kehidupan penuh dengan apa benda dia tak buat. Maksudnya kita kata apa, dengan mabuknya, khamar, pecinta. Sayyidina Umar ni sifat dia khamar, orang yang ketagih pada arak, tagih sungguh pada arak. Tetapi bila dia masuk Islam, Allah Ta'ala turun ayat haramkan arak kerana Sayyidina Umar. Kita akan tengok bagaimana kehidupan dia berubah total, dan Allah Ta'ala nak beritahu orang yang daripada awal lagi baik, bila dia masuk Islam, ikut Islam sepenuhnya, dia jadi orang yang lagi baik. Dan orang yang dulunya jahat, tak ada masa depan, orang ni memang teruk habis-habisan, tapi bila dengan Islam, ikut Islam yang sebenar, dia juga menjadi orang yang luar biasa baik. Dan dua-dua diangkat dalam Islam. Allah Ta'ala tak menilai kisah silam seseorang, siapa kita sebelum ni. Tapi bila kita dah dapat hidayah Allah Ta'ala, bermula perjalanan kita untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.